Kadar kuasa. Ini adalah satu contoh label yang biasa kita jumpai di alat-alat elektrik. Okay? Di sini saya nak menunjukkan bahawa yang 240V 1200W ini dinamakan sebagai kadar kuasa. Ya, ini adalah kadar kuasa. Dan maknanya adalah alat-alat elektrik ini akan menggunakan 1200 joule tenaga, sebab 1200 watt ini bermakna 1200 joule tenaga akan digunakan dalam satu saat. Ya, tapi dengan syarat apa? Dengan syarat beza keupayaan merentasinya adalah 240 volt, sebab di sini dia tunjukkan 240 volt. Ini bermakna alat ini akan berfungsi biasa kalau dia disambungkan kepada bekalan 240 volt dan setiap saat dia akan menggunakan tenaga elektrik 1200 watt. Ini adalah makna kadar kuasa. Kadar kuasa ini dia ada dua kegunaan. Satu adalah bagi kita mengira berapa banyak tenaga elektrik telah digunakan, ya, dan seterusnya mengirakan kos dia. Ini adalah salah satu fungsi. Yang kedua adalah ia membolehkan kita mengira arus yang digunakan. Ya, arus yang digunakan. Sebab apa? Sebab kabel-kabel tertentu dia hanya boleh menampung kuantiti arus tertentu sahaja. Kalau arus yang digunakan melebihi had, maka wayar itu dia akan terbakar. Okay, wayar itu akan terbakar. Jadi, kalau kita dapat mengira arus yang mengalir melaluinya, maka kita akan tahulah, sama ada wayar itu boleh menampung arus yang mengalir ke dalam alat-alat elektrik ini. Mari kita lihat satu contoh. Diberi satu mentol berlabel 240 volt 80 watt disambung kepada satu sumber tenaga elektrik 120 volt. Cari rintangan dan arus melaluinya. Okey. Bagi case ini, kadang-kadang pelajar akan melakukan kesilapan sebab di sini dia memberi beberapa maklumat. Yang pertama adalah kadar kuasa 240 volt 80 watt. Yang kedua adalah 120 volt. Okey. Kalau kita mencari arus dengan menggunakan persamaan P sama dengan IV, P sama dengan IV, Kalau kita guna 80 watt katakan 80 watt. Lepas tu V. Oleh kerana kita hanya sambung kepada bekalan 120 volt sahaja, maka kita guna 120 volt, Maka I sama dengan 80 bahagi dengan 120. Ini sama dengan 0.33 ampere lah. Pengiraan ini tidak betul. Ini tidak betul. Sebab apa? Sebab di sini dia tulis 240 volt 80 watt ini bermakna kuasa dia adalah 80 watt jika ia disambung kepada bekalan 240 volt. Ya. Tapi kalau kita sambung kepada 120 volt, maka kuasa dia bukan 80 watt. Jadi kita tak boleh guna sini 80 watt lepas tu guna 120 watt, tak boleh. Sebab apa? Sebab 80 watt ini hanya untuk bekalan 240 volt. Jadi bagaimana kita nak kira arus dia? Untuk mengira arus dia, kita terpaksa mencari rintangan dia dulu. Bagaimana kita mencari rintangan? Kita boleh mencari rintangan alat itu dengan menggunakan 240 volt 80 watt ini. Itu kita menggunakan formula P sama dengan V kuasa 2 per R. P sama dengan V kuasa 2 per R. Maka rintangan R sama dengan V kuasa 2 per P. V kuasa 2, V adalah 240 lah. 240 kuasa 2 lepas tu bahagi dengan kuasa 80. Dengan menggunakan kalkulator, kita dapati bahawa rintangan dia adalah 720 ohm. Jadi rintangan bagi mentol ini adalah 720 ohm. Dan rintangan ini tidak akan berubah walaupun mentol ini disambung kepada
bekalan 120 volt. Ini bermakna rintangan ini kita boleh guna untuk case 120 volt. Okey. Jadi kalau V sama dengan 120 volt, rintangan R tetap sama dengan 720 ohm. Dan kita nak cari arus kan. Arus sama dengan berapa. Kita boleh mencari arus dengan menggunakan persamaan V sama dengan IR. Okey. V adalah 120. I adalah apa yang kita nak cari. Ini sama dengan 720. Maka I sama dengan 120 bahagi dengan 720. Ini sama dengan 0.167 ampere. Okay. Penggunaan tenaga elektrik. Dalam video sebelum ini kita sudah belajar kadar kuasa. Sekarang dalam video ini kita akan bincang bagaimana kita boleh menggunakan kadar kuasa untuk mengira kuantiti tenaga elektrik yang digunakan dan seterusnya mengira kos penggunaan elektrik. Okey. Jumlah tenaga elektrik yang digunakan dalam masa tertentu diberi oleh persamaan E sama dengan PT. Ini adalah persamaan daripada takrifan kuasa. Okey. Semakin besar kadar kuasa dalam alat elektrik, semakin tinggi tenaga digunakan. Sebab semakin besar P, maka semakin besar E lah. Sebab E adalah berkaitan langsung dengan P. Okay. Juga semakin lama penggunaan, semakin banyak tenaga diperlukan. Okay. Ini adalah persamaan yang digunakan untuk mencari jumlah tenaga yang digunakan. Okay. Kos penggunaan elektrik adalah berdasarkan bilangan kilowatt jam tenaga elektrik yang digunakan. Sebab dalam bil elektrik kita, satu unit tenaga yang digunakan adalah sama dengan 1 kilowatt jam. Kilowatt jam kadang-kadang dikenali sebagai unit elektrik domestik. Kilowatt jam ialah tenaga yang digunakan oleh alat-alat elektrik pada kadar 1000 watt dalam masa 1 jam. Okay. Ini adalah kuantiti tenaga bagi satu alat yang mempunyai 1000 watt yang digunakan selama 1 jam. Itu adalah sama dengan 1 unit lah. Okay. Kita akan menggunakan unit ini untuk mengira kos penggunaan tenaga elektrik. Okey, mari kita lihat contoh ini. Jika TNB mengenakan bayaran 22 sen bagi setiap kilowatt jam tenaga elektrik yang digunakan, hitungkan jumlah kos penggunaan ceret elektrik 2 kilowatt selama 15 minit dan filament mentor 18 watt selama 8 jam. Okey. Mula-mula kita kira jumlah tenaga yang digunakan dululah. Okey. Dan kalau boleh kita berikan unit tenaga yang digunakan dalam kilowatt jam. Okey. Kita bermula dengan ceret elektrik lah. Ceret elektrik. Bagi ceret elektrik, P, kuasa dia sama dengan 2 kilowatt. Okay. Kita tinggalkan unit dalam kilowatt. Okay. Sebab ini adalah unit yang kita akan gunakan untuk tenaga lah. Okay. Masa adalah 15 minit. T sama dengan 15 minit. Okay. Kita perlu tukarkan ini kepada jam. Okay. Sebab kita nak guna unit kilowatt jam. Maka minit perlu tukar kepada jam. 15 minit ini sama dengan 15 bahagi 60, iaitu 0.25 jam. Okay. Ini adalah ceret elektrik. Bagi mentor filament ini, P2 kuasa dia adalah 18 watt. Okey, kalau boleh kita nak tuliskan dia dalam bentuk kilowatt. Okey, jadi kita bahagi 1000, maka dia sama dengan 0.018 kilowatt. Tukarkan dia kepada kilowatt. Masa dia T2, ini T1. T2 sama dengan 8 jam. 8 jam. Okey. Jadi tenaga yang digunakan untuk ceret elektrik ini dia adalah E1. E1 sama dengan P1 T1 lah. Okey. Ini 2 kilowatt. Jadi ini 2 kilowatt dan masa tu 0.25. Maka ini sama dengan 0.5 kilowatt jam. Okey. Bagi mentor filament itu, E2 sama dengan P2 T2. P2 ini sama dengan 0.018 dan T2 ini sama dengan 8 jam. Okey. Jadi ini sama dengan 0.14
kilowatt jam. Okey. Jadi jumlah tenaga yang digunakan sama dengan E1 tambah E2 iaitu 0.5 tambah 0.144 yang ini sama dengan 0.644 kilowatt jam. Okey. Maka kos penggunaan sama dengan 0.644 kilowatt jam darab dengan 22 sen. Ini sama dengan 14.168 sen. Okey. Atau Malaysia ringgit 0.142 lah. Okey. Ya. Okey, ini adalah kos penggunaan. Jadi ini adalah cara pengiraan dia. Okey. Kunci dia ialah kita tukarkan semua kuasa kepada kilowatt, ya, dan semua masa kepada jam, supaya apabila kita membuat pengiraan tu kita terus dapat jawapan dalam bentuk kilowatt jam. Okey. Lepas tu kita jumlahkan penggunaan elektrik bagi setiap alat elektrik tu, lepas tu darab dengan kos per satu unit.